Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membincangkan tentang peranan dan prinsip syariah dalam isu pengharusan penggunaan vaksin. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama Muhammad Nur Faris bin Ismail. Yang kedua Ahmad Ferhat bin Alizan. Yang ketiga Afi Daniel bin Azizul. Yang keempat Muhammad Hanif bin Halid. Dan yang terakhir saya sendiri, Muhammad Hadi bin Jesni. Kami akan membincangkan tentang pengenalan, isu dan permasalahan, pandangan dan hukum, hukum dan pandangan ulama. Yang terakhir rumusan. Pengenalan. Memahami konsep ini adalah penting dalam kehidupan Muslim agar betul iman dan tindakan. Dalam menghadapi bahaya yang mengancam Islam, melarang manusia memusnahkan diri mereka secara sia-sia, diharamkan membunuh diri sendiri atau orang lain, mencederakan diri atau orang lain. Semua itu dilarang melainkan dengan sebab yang sah seperti perang, bunuh balas, hukuman dan seumpamanya. Firman Allah bermaksud, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Seterusnya, dakwaan mengaitkan kandungan vaksin dengan bahan tidak halal dan meragukan tidak sepatutnya terus diperbesarkan kerana Islam menyediakan panduan langkah pencegahan penyakit yang bukan bersifat sembrono. Sebaliknya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, malah keputusan yang dikeluarkan Majlis Fatwa Kebangsaan diterima kerana selari dengan kaedah pencegahan dianjurkan Islam. Ini kerana ia bukan hanya ditentukan pakar perubatan, sebaliknya menimbang taraf pandangan pakar hukum syarak untuk menentukan sesuatu vaksin itu boleh digunakan atau sebaliknya. Seterusnya, firmannya juga bermaksud, janganlah kamu bunuh diri. Kamu sesungguhnya Allah sangat kasih kepada kamu. Surah Al-Nisa ayat 29. Dalam erti kata lain, menyelamatkan diri daripada kemusnahan adalah tuntutan Islam. Dilarang menghampiri sebab-sebab yang membawa kemusnahan diri. Nabi SAW ketika berbicara tentang tahun menyebut bermaksud, jika kamu mendengar taun di sesuatu tempat, janganlah kamu pergi kepadanya. Jika berlaku di sesuatu tempat sedangkan kamu berada di situ, janganlah kamu keluar daripadanya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajar tentang tindakan kuarantin agar penyakit atau wabak tidak tersebar. Hadis ini perlu dibaca oleh Abdul Rahman bin Auf kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika beliau bercadang untuk pergi ke Syam semasa wabak taun sedang merebak di sana pada zaman pemerintahannya. Mendengar hadis ini, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab membatalkan hasratnya. Jika terkena juga penyakit, Islam menyuruh pula penganutnya untuk berubat. Sabda Nabi SAW, bagi setiap penyakit ada ubatnya. Apabila betul ubatnya, maka sembuhlah dengan izin Allah SWT. Riwayat Muslim. Kata Imam Nawawi, hadis ini memberi isyarat disunatkan mengubat penyakit. Inilah mazhab ashab kita, aliran mazhab Al-Syafi'i, kebanyakan salaf dan keseluruhan kalaf. Kata Al-Qadi, dalam hadis-hadis ini terkandung beberapa ilmu agama dan dunia. Benarnya ilmu perubatan diharuskan berubat secara keseluruhannya. Hadis-hadis ini juga menolak golongan sufi yang melampaui, yang membantah berubat dan berkata, kesemua dengan qada dan qada Allah tidak memerlukan kita berubat. Hadis ini adalah hujah para ulama dan menolak mereka. Al-Nawawi Syarh Sahih Muslim.
Seterusnya saya menyerahkan kepada Muhammad Faris untuk membahaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Faris. Saya akan menerangkan tentang isu dan permasalahan topik ini. Antara isu dan permasalahan topik ini ialah asas perlunya vaksin. Yang pertama ialah kemudaratan perlu dicegah. Hal ini kerana penyakit-penyakit berbahaya dan berjangkit boleh membawa kesan yang buruk terhadap diri kita dan orang sekeliling kita. Oleh itu, kita perlu mencegah penyakit-penyakit tersebut dengan penggunaan vaksin. Kedua, untuk menghentikan penularan. Dengan penggunaan vaksin, penularan sesuatu wabak dapat diputuskan rantaiannya. Seterusnya, mengurangkan bilangan pesakit sesuatu wabak. Ketiga, ialah kesukaran membawa kepada kemudahan. Apabila berlaku suatu kesulitan dan kesukaran dalam melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah, maka Islam memberi jalan keluar untuk mengatasi kesulitan tersebut. Jalan keluar tersebut adalah dengan memberikan beberapa kelonggaran dalam melaksanakan kewajipan tertentu. Saya akan meneruskan perbincangan ini pada Muhammad Hanif. Okey, terima kasih Muhammad Faris. Pandangan dan hukum. Bagi pandangan ulama pula, Fadilah Al-Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir Al-Shatsri, anggota Jawatan Kuasa Kibar Al-Ulama Arab Saudi. Beliau berkata, antara permasalahan yang berkaitan dengan wabak-wabak penyakit adalah hukum mengambil suntikan vaksin yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah daripada penyakit. Maka kami katakan, vaksin yang telah diberikan ini terdiri daripada sesuatu yang telah dikenal pasti kesannya. Berdasarkan penyidikan dan uji kaji bahawa ia dapat mencegah penyakit dengan izin Allah. Perkara ini baginya hukum hakam perawatan, bahkan ia termasuk sebagai satu jenis daripada jenis-jenis perubatan. Ini kerana ia termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, berubatlah kalian, maka ia turut mengambil hukum perawatan. Kata beliau lagi, yang zahirnya perbuatan ini tidak ada masalah padanya. Bahkan ia termasuk di dalam amalan qurbah ataupun ibadah. Ini kerana masuknya kemudaratan di dalam ini tidak menyebabkan mudarat yang lain. Bahkan ia membawa kemaslahatan untuk mencegah individu yang diberikan vaksin ini daripada sebarang penyakit yang teruk. Inilah bukti bahawa ianya tidak dilarang. Pada pandangan ulama pula, pada pandangan hukum kerajaan Malaysia pula, selaras dengan pendirian pihak kerajaan, mesyuarat khas Jawatan Kuasa Muzakarah MKI kali yang ke-10 bersidang pada 3 Disember 2020 telah mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Ketetapan ini juga telah disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja Malaysia. Okey, saya serahkan kepada Afidin untuk pembentangan seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afidin Abdul Zul. Saya akan menerangkan tentang kesinambungan dan isu berkaitan tajuk. Ulama dari serata dunia Islam termasuk ulama Al-Azhar Jeddah Arab Saudi boleh dikatakan sudah sepakat jimat mengenai keharusan hukum mengambil vaksin. Boleh dikatakan hukum mengambil vaksin ini fardu kifayah seperti mana solat jenazah. Gesan supaya masyarakat tidak mendirikan solat. Jika tidak mahu ambil vaksin, jangan pula gesa orang lain mengelak mengambilnya.
Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Biasa kita dengar agak klise, tetapi bersifat pragmatik. Menurut ahli fuqaha, apa-apa penyakit perlu kita semua hindari, dirawat dan diubati. Justru penggunaan vaksin itu sendiri memenuhi maqasid syariah yang mana hifz al-nafs atau pemeliharaan nyawa termasuk dalam keutamaan yang dituntut Islam untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih parah mendatang. Saya akan serahkan seterusnya kepada Ahmad Ferhat. Rumusan dia ialah sebagai kesimpulan, kami akhiri perbahasan ini dengan beberapa notah yang berikut, iaitu yang pertama, menjadi tuntutan kepada kita untuk merawat sesuatu penyakit. Begitu juga mengambil jalan pencegahan terlebih dahulu sebelum terkena wabak atau sebarang penyakit. Antara lain dengan menggunakan suntikan vaksin COVID-19. Justru, setiap langkah yang dilakukan itu merupakan suatu rawatan terhadap takdir Allah dengan menggunakan takdirnya yang lain. Ia sama sekali tidak bermaksud menolak takdir Allah. Ini seperti yang disebutkan oleh Saidina Umar Ibn Al-Khattab. Kita lari daripada takdir Allah menuju kepada takdirnya yang lain. Riwayat Al-Bukhari 5729. Sebagai usaha mencegah dan merawat penyakit-penyakit seperti COVID-19 adalah lebih ditekankan kepentingan dan keperluannya. Ini kerana sekiranya ia tidak dirawat dan dicegah, ia akan menyebabkan kemudaratan yang terhasil daripadanya menjadi lebih meluas. Sedangkan kaedah fiqh menyebut tidak ada sebarang mudarat dan tidak ada juga sebarang perbuatan membalas kemudaratan. Sekian, terima kasih.